Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada anak-anak murid Ustazah yang saya kasihi. Okey, bertemu kita pada pagi ini bersama Ustazah Farisha. Ustazah akan ajar kamu subjek pendidikan Islam. Okey, ini buat kali pertama kita bersua sepanjang tahun ni lah. Ustazah baru belajar buat video kan. Okey, Ustazah harap kamu bersedia untuk belajar pada pagi ini. Okey, nama Ustazah terlebih dahulu. Ustazah ingin memperkenalkan diri. Nama Ustazah Nurul Farishah. Okey, kepada murid-murid Ustazah yang baru, sebab Ustazah tak pernah belajar kelas kamu lagi kan. Sebelum ni kita nampak je. Mungkin ada yang Ustazah pernah ajar 2-3 orang tu yang Ustazah kenal nama. Yang belum kenal tu Ustazah, nama Ustazah Nurul Farishah, boleh panggil Ustazah Farishah. Okey, Ustazah pun tak kenal lagi nama kamu. Ramai sangat. Ustazah ajak kelas 3 iltizam sebagai dan untuk subjek pendidikan Islam juga sebagai guru kelas. Kemudian Ustazah ajak kelas 3 perdana. 2 kelas ni lah Ustazah ajak untuk subjek pendidikan Islam. Jadi Ustazah harap kalau ada apa-apa masalah boleh boleh kamu WhatsApp Ustazah lah. Okey, kalau ada masalah apa-apa lah. Okey, seterusnya untuk hari ini, untuk pagi ini kita akan belajar satu tajuk yang baru. Minggu lepas kita dah belajar surah Al-Kafirun. Nanti bila-bila kita Ustazah akan buat satu slot untuk Al-Quran lah. Sebab Ustazah tak nak kamu tertinggalkan untuk subjek pendidikan, untuk subjek Al-Quran. Jadi InsyaAllah saya akan aturkan nanti. Itu tunggu dulu. Untuk hari ini kita akan belajar subjek unit akidah, iaitu tajuk yang baru. Dalam unit akidah ni ada 2 tajuk tau. Tajuk yang unit yang pertama iaitu Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Yang kedua iaitu beriman kepada kitab. Okey, dalam unit yang pertama ni lah kita nak belajar hari ni. Okey, kamu buka buku teks kamu. Ni Ustazah tunjukkan kat bawah ni buku teks tau. Kamu mesti tak tengok lagi. Tak apa, Ustazah suruh kamu tengok kat buku teks Ustazah ni. Okey, Ustazah buku teks kamu buka muka surat 66. Ni muka surat 66. Tajuk yang pertama iaitu Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Baik, mesti kamu tak tengok lagi buku teks kamu baru dapat. Mungkin ada yang baru dapat semalam lah, start baru dapat. Jadi tak apa, lepas ni boleh pergi tengok buku teks kamu tu. Okey, tengok video Ustazah dulu. Susah payah Ustazah buat video untuk kamu ni. Nak ngajak kamu. Nervous pun ada juga dalam hati ni. Hanya Allah yang tahu. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, kita mulalah. Kamu dah bersedia untuk belajar ke belum ni? Kalau tak bersedia tak apa, kita tengok gambar dulu. Tengok gambar kat buku teks. Okey, tengok gambar dulu. Muka surat 66. Muka surat 66. Apa yang nak buka buku teks, boleh buka buku teks muka surat 66. Sambil-sambil dengarlah suara Ustazah yang tak sedap ni. Kan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok gambar yang pertama. Sebab Ustazah tengok gambar je kan? Okey, tengok gambar yang pertama. Gambar dalam gambar ni lah, dalam muka surat ni lah, gambar dua orang budak sekolah ni. Kamu lah ni pergi ke pameran keajaiban dunia. Tu dia, apa tu keajaiban dunia? Tengok gambar yang pertama. Gambar apa ni? Gambar apa ni? Gunung berapi. Tu dia, gunung berapi. Gambar yang kedua, gerhana matahari. Tu dia, keajaiban dunia, gerhana matahari. Yang ketiga ni apa? Tak pernah tengok apa kan? Aurora. Tu dia, susah nak sebut. Aurora. Yang keempat, galaksi. Tu dia, gambar-gambar ni kamu selalunya tengok dalam buku teks lah, dalam buku teks sains kan. Tengok budak lelaki tu kata apa? Hebatnya, subhanallah, hebatnya. Subhanallah, bila kita tengok sesuatu yang hebat, kita kena katalah subhanallah, cantiknya. Macam kamu tengok kek lah, kek kan, kek jadi mak kamu buat. Subhanallah, katalah subhanallah, kita puji Allah. Subhanallah, maha suci Allah, hebatnya. Lepas tu dia kata apa, budak lelaki ni pula kata apa? Betapa bijaksana pencipta alam ini. Persoalannya kat sini, siapakah pencipta alam ini? Siapakah pencipta alam ini? Kamu mesti ada jawapan dah. Sebab kita dah belajar kan, sebelum dah juz 1, juz 2, juz 3. Dah mak kamu tanya apa dulu, siapa cipta adik ni? Mesti jawapannya satu, Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah yang jadikan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Allah yang ciptakan kita. Kita ni sebagai makhluk Allah yang sangat kecil, yang sangat kecil. Kita ni ibarat dalam kan, kamu boleh bayangkan tak? Kamu belajar sains kan, bumi tu kan bulat kan, besar kan. Jadi kamu yang ada kat dunia ni, kat bumi tu setitik je warna hitam, tak nampak pun, kecil sangat.
Tu bumi yang bulat tu siapa yang ciptakan? Allah yang menciptakan, kan? Khalaqal arda was samawati wal ard. Allah yang ciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam summa stawa alal tu Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Okey. Hari ni kita nak baca Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Apa tu makna Allah Al-Alim? Apa tu erti Allah Al-Hakim? Apa kena mengenai tajuk kita pada hari ni? Jadi kita tengok muka surat sebelah pula. Okey, tutup ni Sat. Okey, tengok muka surat sebelah. Muka surat 67. Ni 67. Muka surat 67. Ni muka surat 67 lah. Okey, erti Allah Al-Alim. Allah Al-Alim ni tengok kat sini. Allah Al-Alim hak kotak warna pink. Allah Al-Alim bererti Allah Maha mengetahui. Nama Allah Al-Alim, ni adalah antara 99 Al-Asma'ul Husna, Asma'ul Husna. Nama-nama Allah yang baik. Yang kamu duk baca selalu tu. Masa tadi kamu dah belajar lah. Nas'aluka ya man. Tu nama Allah. Nama-nama Allah ada 99 nama-nama Allah yang kamu kena tahu. Yang salah satunya Al-Alim. Al-Alim bermaksud Maha mengetahui. Nama Allah Al-Alim bermaksud Allah Maha mengetahui setiap sesuatu. Saya baca kat sini tau. Saya baca kat sini. Setiap sesuatu. Ni. Secara terperinci. Allah Maha mengetahui segala sesuatu secara terperinci. Kita ni tahu sikit lah. Ya Allah tahu segalanya. Allah tahu. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Sebab tu saya kata, bila kamu kalau kamu buat sesuatu, kamu kena ingat Allah tu Maha mengetahui. Kalau kita tipu, siapa yang tahu? Allah je tahu. Orang lain tak nampak, kita tak tahu kan. Kita memang bahagia je buat kerja yang tak elok tu kan. Tapi Allah Maha mengetahui, kita kena ingat. Sebab tu bila kita ingat Allah tu Maha mengetahui, kita tak payah buat kan. Kita tak jadilah buat benda yang tak elok tu kan. Itulah maksudnya Allah Maha mengetahui. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Kalau contoh kita tengok tadi kejadian gunung berapi, kejadian keajaiban dunia tadi apa? Fenomena alam, kejadian banjir baru-baru ni, semua tu dalam pengetahuan Allah. Siapa tak nak jadi banjir kan? Tiba-tiba jadi banjir dekat Pahang, dekat Kelantan tu. Orang duk kata tak apa, tahun ni tak ada banjir. Tengok jadi banjir juga. Siapa tahu kan? Semua tu Allah yang jadikan. Ayak sampai dekat separuh rumah pun tu dia habis, semua tak ada. Rumah habis, orang anak habis. Tu kita kena percaya yang Allah yang menciptakan tu semua. Kita kena redha tu musibah yang Allah jadikan kepada umatnya. Kita kena sabarlah. Okey, yang seterusnya erti Al-Hakim. Erti Al-Hakim. Al-Hakim bererti Maha bijaksana. Maha bijaksana. Allah tu Maha bijaksana. Kalau kita kata siapa? Contoh apa kelas kamu nama apa? Hakim tu Maha bijaksana. Hakim pula lah. Ustazah kata Ustazah pandai kan. Pandai bijaksana. Ustazah ni bijak, boleh buat macam-macam Ustazah boleh buat. Tapi kita kena ingat Allah tu Maha bijaksana. Sebab apa? Siapa yang ciptakan Ustazah? Siapa yang ciptakan doktor? Doktor tu bijak kita kata kan. Tapi siapa yang ciptakan doktor tu lagi bijak. Nama Allah Al-Hakim bermaksud Allah Maha bijaksana mencipta dan mentadbir alam. Setiap ciptaannya mengandungi hikmah, faedah dan tujuan. Kita kena ingat Allah jadikan sesuatu tu, walau buruk apa benda tu terjadi, tapi Allah saja yang tahu pasal apa dia jadi macam tu. Kenapa dia jadi macam tu? Allah saja tahu. Walaupun dia buruk tapi dia ada faedahnya. Walaupun dia apa, contoh macam dia banyak contoh ni. Kalau benda sekecil cacing dalam tanah tu, kenapa Allah jadikan cacing? Allah jadikan cacing ni, gelilah tengok cacing tu. Gelilah tengok lalat yang banyak tu, geli. Tapi lalat tu ada faedah dia. Cacing tu ada faedah dia. Cacing dalam perut pun ada. Kamu tahu dalam perut kamu ada cacing. Dalam cacing dalam perut pun ada faedah dia. Ada tujuan Allah jadikan cacing. Ada cacing baik, ada cacing jahat. Kamu tahu tak? Tu Allah Maha mengetahui. Siapa yang ciptakan tu? Allah yang ciptakan. Okey, tengok. Ni kawan kamu pergi lawatan dekat Aquaria. Ataupun dekat mana Aquaria, kat sisi kan. Satu dekat ni ikan-ikan banyak ni dekat underwater world dekat Pulau Langkawi. Pernah pergi tak? Saya tak pernah masuk pun. Masuk sebab mahal ingat kan. Tu dia. Tengok. Dia kata apa? Subhanallah. Cantiknya. Bila kita tengok benda satu cantik, kita kena sebut nama Allah. Kita kena zikir kepada Allah. Kita ingat pada Allah. Sebab Allah yang ciptakan. Kita kata Subhanallah. Okey, seterusnya. Tu dia panjang ni video ni. Dalil nakli nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim.
dalil nakli. Apa tu dalil nakli? Ingat tak? Dalil nakli ni ialah dalil nakli ni ialah apa sumber yang menyatakan Allah tu maha mengetahui dan maha bijaksana daripada Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran dan ayat hadis Nabi. Okey. Tengok nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Tengok ni. Nombor 1. Oh, mana ada pensel Sazah? Pensel Sazah hilang. Okey. Tengok nombor 1. Ni. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Tu dia ada 5 dalil. 5 ni ada dialog ni. Okey. Yang pertama, apakah pandangan kamu tentang makhluk ciptaan Allah SWT yang kita lihat sebentar tadi? Dia tanya apa pandangan. Dia tengok ikan tadi tu. Cikgu dia tanya, nampak cikgu. Cikgu dia tanya anak murid dia. Macam Sazah lah. Ni Sazah, ni anak murid Sazah. Kan lepas pergi tengok ikan tadi, dia pun tanyalah anak murid dia. Ni, dalil nakli maksud dia apa. Tu. Okey. Anak murid dia kata apa? Ni yang warna pink ni cikgu Ustazah, ni anak murid warna biru. Allah SWT maha mengetahui dan maha bijaksana. Ilmu dan kebijaksanaan Allah tiada tandingannya. Dia kata ilmu dan kebijaksanaan Allah tak ada tandingan. Okey. Nombor 3 pula, betul murid-murid, ilmu dan kebijaksanaan Allah SWT berbeza daripada manusia. Ilmu dan kebijaksanaan manusia terbatas, sedangkan ilmu dan kebijaksanaan Allah tiada terbatas. Betul? Kan? Nombor 4 pula, Ustazah, apakah dalil nakli Allah Al-Alim dan Al-Hakim? Okey, nombor 5, firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ustazah dia beritahu lah, Wallahu alimun hakim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wallahu alimun hakim. Surah An-Nisa ayat 26. Memang banyaklah kita jumpa dalam Quran kan, ni salah satunya daripada surah An-Nisa ayat 26. Maksudnya sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Okey. Kebijaksanaan Allah tu tiada batasan. Kita terbatas. Sebab tu bila kita buat sesuatu, kalau tak jadi yang ni, kita cuba buat lain pula. Sebab kita tak tahu yang mana satu betul. Apa tindakan kita yang sebenarnya yang betul, yang sesuai dengan kita. Macam Sazah hantar apa tak payahlah Sazah. Okey. Tapi tak Sazah harap dengan video kali ni kamu rasa lebih sebab Sazah dapat cerita kat kamu satu persatu kan, yang bantu kan buku teks yang kat bawah ni. Okey, tak apa. Alright, dah faham kan tadi? Dalil nakli ialah dalil yang diperoleh daripada nas Al-Quran atau hadis. Okey, seterusnya yang last kali Nabirah. Tadi. Seterusnya, kesan beriman dengan Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Apa kesan dia? Tengok ada berapa gambar ni? 1. Mana pensel Sazah? Sat pernah ambil pensel. Kau nampak? 1, 2, 3, 4. Kita baca ikut gambar lah. Tengok nombor 1. Nombor hijau. Berusaha. Tu dia. Ini nombor 1. Ini Sazah pensel. Ambil pensel petak pula. Berusaha meningkatkan ilmu. Kesan beriman. Betul tak lagi? Kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Bila kita beriman kepada nama Allah Al-Alim ni, apa jadi kat kita? Kita beriman kepada nama Allah Al-Hakim ni, apa jadi kat kita? Kita kena percaya dalam hati, Allah tu maha mengetahui, Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana. Kita ni makhluk dia yang kecil ni kan, yang hamba dia yang hina ni, yang lemah ni. Kita kena ingat yang Allah sentiasa bantu kita dalam segala sesuatu. Sebab Allah tu maha mengetahui. Allah tu maha bijaksana. Okey, yang pertama, kita akan jadi seorang yang berusaha meningkatkan ilmu. Bila kita sentiasa berusaha meningkatkan ilmu, kita belajar ilmu yang bermanfaat. Kita belajar ilmu manfaat je lah. Hak tak bermanfaat tu kita elakkan lah. Kan? Tekun dan bersungguh-sungguh. Bila kita belajar tu, kita bersungguh-sungguh. Bila cikgu bagi tugasan tu, walaupun banyak susah macam mana pun, kamu mesti usaha buat juga. Sebab kita nak jadi orang yang berguna, bermanfaat. Kan? Macam sekarang ni, fenomena pula. Sebab ada COVID-19 ni, kita tak boleh pergi sekolah. Tapi kita jangan jadikan kita tak boleh pergi sekolah tu sebagai alasan kita tak mau belajar kan. Sebab cikgu ada macam-macam cara untuk sampaikan ilmu kepada kamu. Jadi kamulah kena usaha untuk belajar. Itu bila kita beriman kepada Allah, nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Sangat penting ni. Bila kita tak pergi sekolah, kita jadi macam tak semangat loh nak pergi sekolah. Tak ada cikgu, tak nampak cikgu. Ni nampak kan? Kan. Lepas tu tak ada kawan-kawan, tak syok nak pergi sekolah, tak semangat. Tak boleh lah. Kita kena ingat yang ni sedih. Macam sedih hati tak boleh jumpa. Kita semangat. Kita kena semangat juga. Macam mana pun kita kena semangat. Okay? Kenapa sini? Okay. Nombor 2. Saya masak lebih besar. Kita pause dulu. Kita sama balik. Okay, kita sama balik. Okay. Yang kedua,
kita akan jadi orang yang mentaati perintah Allah. Kita sentiasa melipat gandakan amalan kita. Kita solat pada waktunya, kita menjauhi maksiat. Sebab kita tahu bila kita buat dosa, Allah tu Maha mengetahui. Sebab apa gini? Malaikat dekat kanan kita duk tengok kita. Kalau kita buat baik, malaikat kanan catat yang baik. Kalau kita buat jahat, malaikat kat kanan kiri kita dia catat setiap perbuatan kita. Allah tu Maha mengetahui. Bila kita beriman kepada Allah Al-Alim ni, Al-Hakim ni, kita sentiasa berusaha kita tak mau buat dosa. Sebab kita tahu bila kita buat dosa, Allah tu Maha mengetahui. Allah nampak kita ni macam mana kan. Jadi kita kena jagalah sentiasa tingkah laku kita. Kita kena jaga. Okey? Sentiasa buat baik. Buat benda yang kecil pun kita buat. Contoh dalam gambar tu dia buat apa? Dia susun kasut. Dia tolong kawan-kawan dia susun kasut tu. Buat benda-benda yang baik lah tu kan. Okey, yang seterusnya nombor 3. Apa? Nombor 3 warna oranye ni. Mana pensel Sazah tadi hilang lah. Pensel hilang. Oh tu dia. Warna oranye ni. Redha dengan ketentuan Allah. Tengok warna oranye. Redha dengan ketentuan Allah. Okey. Tak ni. Okey. Redha dengan ketentuan Allah. Bila kita sakit, kita bersangka baik kepada Allah. Kita sabar dengan ujian yang Allah timpakan kepada kita. Sebab apa? Setiap ujian tu mesti ada hikmah di sebaliknya. Macam kita sekarang, kita tengah lalui COVID-19 ni kan. Mesti ada hikmah yang Allah nak turunkan kepada kita. Kita kena sabar lah. Tak ada pergi sekolah, sabar lah. No. Sebab apa? Bila kita sabar, kita ingat ada pahala yang Allah nak bagi kat kita kan. Okey, seterusnya yang warna biru ni. Yang warna biru ni apa? Mensyukuri nikmat Allah. Menggunakan nikmat Allah dengan sebaiknya. Okey, menggunakan nikmat Allah dengan sebaiknya. Kita memelihara alam, kita sentiasa menghargai orang di sekeliling kita. Kita layan orang di sekeliling kita dengan baik. Contohnya kucing ke, tumbuh-tumbuhan. Kita jaga sungguh-sungguh. Tu dalam gambar tu dia jaga sungai. Dia jaga sungai, jangan bagi kotor. Dia buang sampah. Bila kita pergi mana-mana, kita jaga kebersihan. Buang sampah dalam tong sampah. Kita jadikan perkara-perkara yang baik tu kita jadikan amalan dalam kehidupan kita. Sebab kita jadi orang yang bersyukur nikmat yang Allah kurniakan. Banyak nikmat yang Allah kurniakan kat kita. Jangan kita jadi orang yang kufur kepada nikmat Allah. Sebab apa? Bila kita bersyukur, Allah akan tambahkan lagi nikmat yang kita dapat. Bila kita kufur, Allah tarik balik nikmat tu kan. Bila kita tak bersyukur, Allah akan tarik balik nikmat tu. Jadi kita kena jadi orang yang sentiasa bersyukur kepada nikmat Allah. Kita hendaklah beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim dengan mensyukuri segala nikmat yang diberikan. Sentiasa melipat gandakan amalan untuk mendapat keridhaan Allah. Apa-apa pun dalam dunia ni, matlamat kita kena mendapatkan redha Allah. Sebab itulah bekalan kita nanti untuk bawa ke hidupan yang sebenar kita di akhirat nanti. Di dunia ni adalah tempat persinggahan saja untuk kita mengutip amal-amal yang baik. Kita jadikan sebagai bekalan untuk bertemu Allah nanti di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Sekadar itu saja untuk pelajaran kita pada hari ini. Saya harap kamu semua boleh jelas apa maksud Al-Alim, apa maksud Al-Hakim, apa maksud nama Allah. Nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim tu adalah dua daripada 99 nama Allah yang kamu baca. Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar. Panjang tu ila akhir. Okey. Kamu bacalah nas'aluka ya tu apa al-asmaul husna tu, bacalah. Dapat pahala. 99 nama Allah. Al-Alim dan Al-Hakim tu adalah salah satu daripada dia. Al-Alim tu maksud dia apa? Allah Maha mengetahui. Al-Hakim tu maksud dia apa? Allah Maha bijaksana. Allah Maha bijaksana mengatur segala sesuatu. Okey, itu saja untuk hari ini. Saya harap kamu semua boleh faham, boleh jelas apa yang kita nak belajar dengan dalam tajuk hari ini, Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Untuk itu, saya akan bagi latihan lah depan ni. Okey, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jumpa lagi.